Selamat pagi, salam sejahtera. Berita yang baru kita terima menggemparkan seluruh Malaysia. Walaupun hari ini di Mahkamah Persekutuan, Najib ditemani oleh ahli keluarganya dengan kehadiran 3 orang anak beliau, namun yang paling mengejutkan kita adalah keputusan yang sudah dijangka tetapi telah dinafikan oleh peguam Najib, yaitu Tuan Zaid Ibrahim. Beliau menafikan bahawa mereka akan menarik diri daripada mewakili Najib. Tetapi pagi ini akhirnya secara langsung kita laporkan daripada perkarangan Istana Kehakiman Malaysia. Pukul 9.56 prosiding bermula dan pada tepat 10.03 pagi, Mahkamah sekali lagi menolak permohonan terbaru Najib untuk menangguhkan pendengaran rayuan utama Najib pada hari ini. Pada pendengaran hari ini, peguam Najib iaitu Hisham mengatakan bahawa beliau mahu sekali lagi untuk merayu supaya pendengaran kes Najib ditangguhkan. Walau bagaimanapun, Mahkamah Persekutuan bersebulat suara telah menolak permohonan tersebut dan peguam baru Najib, Hisham Teh Poktek, kemudian memohon untuk menarik diri daripada mewakili bekas Perdana Menteri itu. Dia berkata kerana pihaknya perlu lebih masa untuk membuat persediaan. Yang lebih menghairankan ialah sejauh mana kesediaan Tuan Zaid Ibrahim ini, kerana mereka sudah tahu tariknya akan ada perbicaraan ini. Itu pertama, seperti yang dikatakan oleh Ketua Hakim Negara, mereka sepatutnya telah tahu tarik perbicaraan itu dan mereka tahu kalau mereka ambil alih kes ini, mereka perlu menjangkakan 2 perkara. Pertama, bersedia bahawa kes ini akan ditangguhkan. Itu berita baiknya. Dalam keadaan senario yang kedua adalah senario buruk apabila kalau ditolak penangguhan, mereka juga kena bersedia. Jadi apa yang berlaku, senario buruk itu akhirnya berlaku, mereka tidak diterima permohonan penangguhan pendengaran rayuan ini, akhirnya mereka kata mereka tidak bersedia. Bermaksud mereka memang tidak bersedia untuk senario yang kedua. Walau bagaimanapun, Hisham mengatakan bahawa beliau memohon supaya penangguhan itu terus diberikan kepada Najib. Sebelum itu, Hisham setuju dengan penegasan Ketua Hakim Negara iaitu Tengku Maimun Tuan Mat bahawa Mahkamah Persekutuan ada kuasa untuk memastikan ia boleh berfungsi secara baik dan memenuhi mandatnya. Dia juga setuju, Hisham juga setuju dengan kenyataan Maimun bahawa jika dia menarik diri ini akan menyebabkan anak guamnya iaitu Najib tidak diwakili. Dalam laporan yang lain, peguam Najib tarik diri jika tidak dapat tangguh prosiding. Ini adalah antara perbualan yang kita tunggu-tunggu dalam mahkamah yang kita tidak dengar tetapi kita boleh tahu. Peguam utama Datuk Seri Najib Razak memohon menarik diri daripada mewakili bekas Perdana Menteri itu dalam rayuan akhir kes penyelewengan dana SRC International Sdn Bhd. Pada pendapat saya, ada 2 sebab mereka yang mungkin menyebabkan mereka menarik diri. Sebab yang pertama memang adalah kerana tidak ada persediaan yang cukup. Mereka ada hanya 21 hari untuk menganalisis perbicaraan yang melibatkan beratus-ratus jilid dan beribu-ribu muka surat. Nak cari mana kelemahannya? Kata ada 94 alasan. Hujahan itulah yang boleh dipakai kan. Tapi Hisham berkata mereka tidak bersedia. Itu pertama. Pada pendapat saya yang kedua, mungkin mereka mahu penangguhan. Memang sengaja menarik diri kerana untuk penangguhan. Dengan kata lain, seakan-akan seperti satu taktik penangguhan. Tetapi Hisham kata tidak. Hisham mengatakan pada saat-saat akhir sekali lagi merayu supaya diberikan masa yang wajar untuk mengkaji dan melakukan persiapan sebelum mengemukakan hujahan rayuan. Berkata beliau akan menarik diri jika penangguhan prosiding tidak dibenarkan. Aku fikir ini seperti satu provokasi kepada hakim pula. Walaupun mungkin beliau tidak berniat begitu, tetapi sebagai penganalisis dan pemerhati politik juga sebagai netizen, aku fikir ini seakan-akan seperti satu provokasi lah pula kan.
Ia akan menyedihkan buat saya kerana saya tidak pernah melakukan perkara ini sepanjang 45 tahun berkhidmat sebagai peguam, katanya. Apa boleh buatlah. Seperti yang telah dinyatakan oleh Ketua Hakim Negara, beliau mengatakan sudah 4 kali diingatkan kepada pasukan pembelaan Najib bahawa walaupun mereka menukar peguam, mereka tidak boleh mendapat penangguhan kes. Jadi dah 4 kali, lebih 3 kali dah. 4 kali diberitahu, takkan tak faham lagi kan? Takkan tak faham lagi. Tapi nampaknya apa yang dijangka akan berlaku tidak berlaku, tapi apa yang di luar jangkaan Najib akhirnya berlaku. Tengku Maimun berkata, mahkamah tidak ada sebarang alasan untuk menyemak keputusan sebelum ini yang menolak permohonan Najib untuk menangguhkan prosiding itu, kerana keputusan yang telah dibuat kemarin dan sebelumnya tidak boleh disemak lagi. Beliau berkata pada peringkat ini mahkamah masih menganggap Hisham sebagai peguam Najib, sehinggalah beliau menarik diri mengikut prosedur dengan menggunakan afidavit sokongan. Mengapa beliau mengambil tindakan sedemikian? Wow, ini pasti pasukan peguam Najib tahu, tetapi tidak sangka akan dikatakan oleh Ketua Hakim Negara. Rupa-rupanya menarik diri pada saat-saat akhir di mahkamah bukanlah seperti menarik diri di kedai kopi, pandai-pandai keluar begitu saja. Bukan seperti kita ada di mana-mana tempat yang kita suka-suka berhenti tanpa ada apa-apa prosedur. Rupa-rupanya, kata Ketua Hakim Negara ini, Hisham masih tetap peguam Najib yang tercatat di dalam mahkamah, sehingga Hisham mengemukakan afidavit sokongan. Mengapa beliau mengambil tindakan mengundur diri atau menarik diri? Jadi Hisham kena beri alasan kukuh kenapa beliau menarik diri, dan salah satu sebab yang telah diberikan Hisham adalah kerana tidak cukup persediaan. Aku ulang sekali lagi, kenapa perkara ini mereka tidak jangka sewaktu mengambil alih kes mahkamah Najib? Patutnya mereka sudah tahu yang sebelum ini mereka perlu menghadapi 2 senario. Mereka mesti tahu 2 senario ini. Yang pertama, senarionya adalah berita baik. Kalau penangguhan diteruskan, mereka ada persediaan cukup. Tapi senario kedua, mereka tidak boleh buang begitu saja. Mereka perlu juga menghadapinya, yaitu kalaulah penangguhan ditolak, mereka tetap perlu teruskan juga. Bermaksud apabila mereka menolak menarik diri, memang mereka dah tahu dah bahawa mereka memang tidak cukup persediaan. 2 senario ini perlu diketahui oleh pasukan peguam Najib. Tengku Maimun menyoal Hisham sama ada beliau menyedari sebagai mahkamah tertinggi ia ada bidang kuasa untuk memastikan bahawa operasi mahkamah dan sistem keadilan berjalan dengan sewajarnya. Hisham menjawab, beliau menyedarinya. Oleh sebab itu, beliau merayu panel memberikan kebenaran kepadanya atau memberikan kebenaran kepadanya masa yang munasabah untuk mengemukakan hujahan rayuan dengan teratur. Tengku Maimun kemudian berkata, Hisham memerlukan keizinan daripada mahkamah untuk menarik diri. Sehingga itu, selepas kamu mengemukakan permohonan dengan disertai afidavit sokongan, kamu masih peguam perayu dalam rekod mahkamah, katanya. Kamu tidak boleh meninggalkan anak guam kamu dengan tidak diwakili. Kami yakin kamu boleh mengendalikan rayuan ini, kata Tengku Maimun lagi. Bagaimanapun, Hisham tetap dengan pendiriannya bahawa beliau tidak bersedia jika penangguhan tidak dibenarkan. Selepas ditanya Tengku Maimun apa yang berlaku kepada rayuan ini, Hisham berkata, saya tidak tahu apa lagi hendak dicakapkan. Mahkamah berhenti rehat sebelum membuat keputusan. Itulah dia keputusan terakhir Hisham Tohpek yang mengatakan beliau tetap mau menarik diri, dan beliau mengatakan apabila Tengku Maimun mengatakan apa terjadi kepada rayuan itu, saya tidak tahu apa lagi hendak dikatakan atau dicakapkan, kata Hisham. Jadi sekarang kalaulah Hisham benar-benar tarik diri, persoalan yang besar, apa jadi dengan Najib? Apa jadi dengan Najib selepas ini? Aku terbaca satu artikel, aku lupa siapa peguam yang kata itu, antara yang boleh dibuat oleh Najib adalah 2. 1,
beliau akan diberi oleh Mahkamah Persekutuan masa yang sangat singkat untuk melantik balik peguam baru yang bakal mewakilinya. Tapi aku tak pasti Najib boleh lantik semula Tuan Shafie Abdullah itu yang dahulu diberhentikan serta-merta, ataupun perlu mencari yang baru. Kalau perlu mencari yang baru, persoalannya adalah siapakah yang sanggup mewakili Najib dalam masa yang sangat singkat ini. Sedangkan Tuan Zaid Ibrahim melalui ataupun Peguam Hisham juga pun telah menarik diri. Siapa lagikah yang sanggup mewakili Najib di saat-saat akhir, yang sanggup mengambil risiko besar atau dengan kata lain membunuh diri untuk mewakili Najib? Siapa? Kedua, tindakan yang boleh dibuat oleh Najib menurut Peguam yang aku baca dalam artikel itu adalah beliau boleh mewakili dirinya sendiri, dan beliau mewakili dirinya sendiri tanpa ada Peguam. Jadi aku tak tahulah Najib boleh mewakili dirinya sendiri atau tidak, kerana berdebat pun susah, apakan pula mempertahankan dirinya. Nak mengingat beribu-ribu kasus dengan beberapa jilid itu semua pun susah, apalagi nak pertahankan diri. Kita tunggulah nanti apa keputusan daripada Mahkamah Persekutuan, sama ada menangguhkan ataupun mereka akan teruskan. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi, bye-bye.